buat mesti ada integriti. Tak kira lah siapa kita. Belajar, berniaga, kena ada integriti. Jujur pada semua, jujur pada diri. Rasuah, jangan sesekali. Baru kita boleh maju. Ingat keluarga, ingat masa depan kita. Yang penting, ingat Tuhan. Kita mula dengan diri kita dulu. Integriti itu perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam satu lagi rancangan ilmu Forum Perdana Ehwal Islam. Pada kali ini forum kita diadakan di Padang Awam, Felda Purun, Bera, Pahang, Darul Makmur. Ramai yang datang pada malam ini. Pertanyaan yang pertamanya, apa khabar semua? Alhamdulillah. Dan begitulah hendaknya kita doakan penonton-penonton di rumah, sama ada di negara kita ataupun negara jiran dan di mana juga siaran ini dapat diikuti. Kami doakan saudara semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan kepada penonton di rumah, kumpulkan anak-anak kita, saudara mara kita untuk menonton Forum Perdana Ehwal Islam. Jangan tengok siaran lain, jangan tengok cerita hantu dan cerita lain-lain. Tontonlah Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kita akan bincangkan satu forum, tajuknya yang begitu menarik. Tajuknya rewang. Ini bahasa Jawa ni, ya. Tapi iki Cina iso ngomong Jawa, jangan risau, ya. Forum kita dianjurkan oleh Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri, Pusat Hikmat Parlimen Bera dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada kali ini, kita lihat dulu sekilas berkaitan dengan rewang pada kali ini. Silakan. Kumpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Kumpang di Palu, pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. Kumpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Kumpang di Palu, pengantin malu, muka bahagia ke anak cucu. Kami doakan moga berkekalan damai sejahtera hingga akhir zaman. Bagai tersenyum manis, air mawar direnjis-renjis, bunga manggar indah berseri. Baik saudara, alhamdulillah. Kalau kita tengok sekilas tadi, pakat-pakat semuanya merewang. Merewang, bekerjasama, bergotong royong. Kalaulah perkara ini dapat kita panjangkan, bukan saja masa kenduri kahwin, yang kenduri tak kahwin pun, ya, kita panjang dengan kerjasama seperti ini, alangkah indahnya kehidupan kita sebagai umat Islam. Baik, kita nak bincangkan pada kali ini, adakah rewang itu benar-benar berlaku dalam masyarakat kita ataupun dia masa kenduri je. Kadang-kadang yang kita sedih tu, kenduri pun dia tengok warna kemah tu. Kan?
Dia tengok warna tu, tengok ada kadang-kadang dia rasa alergi. Dia rasa dia tak seronok dengan warna. Sedangkan warna ini datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pakaian panel kita pada malam ini, berwarna-warni. Ini nak kenalkan yang paling hampir dengan saya. Yang berbahagia Ustaz Mokhtar bin Yaakob, Pegawai Hal Ehwal Islam Felda Wilayah Gua Musang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, tengok saya tak bersangka apa-apa pun pada Ustaz lagi Ustaz. Dengan pakaiannya warna hijau muda, sampin pun sama, okay? Songkoknya cantik Ustaz. Hebat nampak malam ini. Yang di hujung itu nampak pakaiannya warna biru lagi, ya, biru berkacamata. Tidak asing lagi kepada kita yang bahagia Ustazah Asni binti Abu Mansur, seorang pendakwah yang tidak asing lagi kepada kita. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Ustaz dah cakap apa tadi ni? Baik Ustaz, baik. Saya tengok Ustazah Asni ni bukan apa, kilatan bibirnya itu memancarkan mata saya, menyilaukan mata. Itunya Ustazah. Ya, jangan marah Ustazah ya. Jauh datang ni kena usik-usik sedikit. Ya. Ustazah, bila kita bercakap tentang rewang ini walaupun datang pada bahasa Jawa, tetapi sudah digunakan di mana-mana pun, di kenduri, majlis kenduri dan sebagainya. Saya tengok, kalau kita tengok sekilas tu tadi Ustazah ya, begitu cantik. Ya, kita sama-sama melapah daging, kanak-kanaknya, orang mudanya, sama-sama bekerjasama. Kalau boleh kita nak Ustazah panjangkan tajuk kita sikit ni Ustazah, silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ahli panel yang saya hormati, Ustaz Duganti, iki Cina wis ngomong Jawa. Esok. Aduh Ustaz. Lupa kau sing akak kok dia pura ya. Itu orang kata gua habis hiau dia. Balas cakap Jawa Cina pula. Okey Ustaz. How. Jadi penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sekarang kita berada di Padang Awam, Felda Purun Ustaz ya. Ini adalah Felda dan saya rasa sangat-sangat berbangga kerana saya sendiri adalah anak Felda, tuan-tuan. Alhamdulillah, bersyukur saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nenek saya Felda, mak saya masuk Felda dengan bapa saya. Alhamdulillah. Felda mana itu Ustazah? Felda Pasir Besar Gemas Negeri Sembilan. Bera ni mana lebih ulu? Ulu sana kot. Ulu bera lagi. Mak tengok bera tadi hebat tadi. Nampak hebat tak? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, kalau masyarakat Felda ni Ustaz, kalau bab rewang ni dalam bahasa Jawa, sebenarnya kalau orang Pahang kata rewang ni jalan-jalan. Tapi kalau orang Jawa cakap rewang ni adalah satu kerjasama. Bila buat apa-apa majlis, kerjasama, datang sungguh-sungguh. Sampai kalau tak datang satu majlis tu, dia akan rasa berdosa Ustaz. Sampai minta maaf, seminggu lagi jumpa, bawa barang macam-macam Ustaz. Sebab apa? Nak menunjukkan ini adalah satu adat yang sangat baik sebenarnya. Yang mana adat ini bekerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu. Dan sebenarnya tanpa kita sedari, bila kita datang menolong, melapah daging, basuh pinggan sampai basah kain semua Ustaz. Kadang-kadang ada yang tak tidur malam, masak nasi daripada malam. Sebab apa? Niat nak bagi orang makan, dan sebab kita niat nak menjayakan majlis tu. Jadi Masya Allah, ini adalah satu perkara yang sangat hebat dan sangat dituntut oleh agama kita. Sebab apa? Ini adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wan taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam rasa takwa, dengan penuh kebaikan, dalam perkara-perkara kebaikan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan dosa, maksiat dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya rewang ini adalah satu adat, tetapi bila kita amalkan dengan penuh kebaikan, tanpa rasa minta harapan dan minta balasan dan minta apa-apa Ustaz, alhamdulillah kesannya sangat baik Ustaz. Yang mana disebabkan oleh rewang,
dia boleh satu hatikan penduduk dan masyarakat tu, terutama masyarakat Felda. Kalau kurang rewang-rewang di masyarakat Felda, bila kenduri tak ramai orang datang, tak ramai orang tolong, dah mula ambil catering, itu satu petanda masalah kurang baik pada jemaah Felda tu, Ustaz. Jadi mudah-mudahan masyarakat Felda yang bermula dengan F, iaitu feel good, dia kena teruskan rewang-rewang ni supaya dapat satu hatikan masyarakat Felda dan di mana-mana saja, Ustaz. Dan sesungguhnya ini adalah satu perkara yang baik, kerana yang pertama dia dapat kumpulkan masyarakat. Bila masyarakat dah berkumpul, ibu-ibu, alhamdulillah akan rapatlah silaturahmi dan wujudlah kasih sayang sesama kita. InsyaAllah, Ustaz. Mudah-mudahan ibu-ibu, kakak-kakak dan remaja-remaja sekalian, hidupkanlah rewang-rewang ni supaya dapat kita satukan hati. Dan sesungguhnya buat kebaikan ini adalah satu sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita tengok rewang ni, Ustazah, ya, dia datang dengan suka rela, bukan dipaksa. Dia tak mengharap pun, tak harap pun kan bantuan ataupun ganjaran, tapi diberikan juga, tuan rumah berikan juga jajan, betul? Betul. Ataupun disebut kejobos, betul ke? Bukan. Itu berkatlah, Ustaz. Ini dia tak tahu makna bukan Jawa dah tu. Baik, maknanya orang faham belaka, ya. Baik, saya nak sebutkan, ya, cantiknya, indahnya rewang tu, kalau kita boleh praktikkan, amalkan dalam keluarga, masyarakat, dan kita terjemahkan dalam konteks negara umat Islam secara keseluruhannya. Ustaz Mokhtar, bukankah begitu indah kalau kita dapat pamerkan rewang sedemikian rupa, menunjukkan betapa berpadunya masyarakat kita, Ustaz Mokhtar? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih fungsi panel, sahabat ahli panel, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh cakap Jawa, Cina jauh sekali. Kecek Kelantan bolehlah. Kita kecek Pahal lah ni. Ikhwanal muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya kepada apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawasanya, kalau kamu nak berjaya di dunia dan di akhirat, kamu mesti melalui proses-proses ini. Yang pertama sekali, kamu mesti ada kuwah, kamu mesti ada kekuatan. Rewang adalah di antara elemen-elemen yang boleh membawa kepada sama ada keluarga, masyarakat, hatta ummah untuk mewujudkan satu komuniti yang betul-betul mantap. Melalui rewang lah. Sayyidina Umar kata, kamu tidak akan dapat kekuatan kalau sekiranya kamu tidak ada kebajikan, kalau kamu tidak ada ta'awun, kamu tidak ada bersatu padu. Bagaimana kalau kamu nak kuat? Lihat saja rumah tangga, lihat saja diri kita, lihat saja masyarakat kita dan seluruh negara. Bagaimana kita nak kuat diri kita kalau kita tidak ada kekuatan dalaman? Bagaimana diri kita nak adakan sebagai suatu keadaan yang betul-betul mantap kalau kita tidak ada kekuatan, kita tidak bersatu padu? Maka sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, kalau kamu nak kuat, kalau kamu nak kekuatan, kamu mesti bersatu padu. Alhamdulillah, masyarakat Felda bermula daripada lahirnya Felda itu sampai ke hari ini masih lagi unggul dengan bersatu padu melalui aktiviti-aktiviti yang telah disarankan oleh pihak pengurusan Felda. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata lagi, kamu jangan mimpi kalau kamu nak bersatu padu, kalau kamu tidak ada unsur tolong-menolong, ta'awun, atau juga dalam istilah kita gotong royong. Sebab itu dalam komuniti Felda tidak pelik. Kenapa? Kerana setiap minggu kita ada gotong royong. Yang penerokawatinya dengan gayanya, peneroka dengan caranya, akhir sekali seluruh warga Felda yang ada dalam komuniti Felda akan bergotong royong. Dalam masa yang sama, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, kamu jangan mimpi kalau kamu nak ta'awun, tolong-menolong, kalau orang itu tidak nampak kebajikan, tak nampak
Setiap langkah yang kita buat kerja amal itu, Allah Ta'ala tulis pahalanya. Setiap perkataan yang kita keluarkan itu, Allah Ta'ala bagi ganjaran. Sayyidina Umar kata, jangan kamu mimpi, kamu tak akan dapat kalau orang tak nampak pahala. Alhamdulillah, kalau kita nak kira lah sehingga tak terkira, bermula daripada kita wujudkan komuniti Felda, sama ada dalam blok atau juga seluruh rancangan ini, kita bina Felda dalam suasana yang betul-betul kita nampak kebajikannya. Memang tingkat awalnya mana ada upahnya, tetapi Sayyidina Umar kata, kamu jangan mimpi nak dapatkan kebajikan andainya tidak ada agama. Dan akhir sekali Sayyidina Umar Al-Khattab kata, kamu jangan mimpi untuk dapatkan semua itu andainya tidak ada dakwah, penyeruan. Maka sebab itulah dengan program ini juga Allah merupakan satu daripada perkara yang membawa kepada kekuatan ummah seluruh sejagat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Mokhtar. Ustaz ni cakap ni macam pernah duduk kat Purun aja Ustaz, betul ke? Alhamdulillah. Berapa lama Ustaz duduk kat Felda Purun ni Ustaz? Kurang lebih 3 tahun dah. Oh, patutlah bercerita banyak. Tapi tadi saya tengok hebatnya Felda Purun ni, bukan apa Ustaz, kenduri sambut menantu pun rewang juga. Tu belum kahwin lagi. Ustaz seorang ke? Masih seorang. Tak apalah Ustaz. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama Forum Perdana Ehwal Islam. Kita adakan forum ini di Padang Awam Felda Purun Bera Pahang Darul Makmur. Forum yang dianjurkan oleh Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri, Pusat Hikmat Parlimen Bera dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita sedang membincangkan tajuk rewang. Baik, kita beralih pula kepada Ustazah Asni. Tengok malam ini kita tak ada masalah. Saya warna hampir-hampir merah. Ini hijau muda-muda, pucuk pisang ke pucuk nangka ke ikutlah. Yang hak tu biru gelap ada, biru muda aja, hitam pun ada. Nampak? Kita boleh bersatu hati. Sebab apa? Kuncinya mudah saja. Kita disatukan dengan satu akidah. Nampak itu orang Jawa ke tidak? Ada. Nyakkan ya tadi. Ustaz orang Kelantan tak? Hak ni jauh pada Kelantan lagi. Tak. Tapi kita disatukan. Berbilang bangsa ni. Satu Malaysia lah katakan tak? Ya. Kita boleh berkumpul. Baru-baru ni saya tengok kenduri rewang ni lah. Tengok dia sembelih korban. T-shirtnya ada warna biru, warna hijau, berbagai warna, boleh lapah dan sebagainya. Ustazah, saya nak minta Ustazah kupas ni. Pasal apa masa kenduri aja nampak cantik sungguh. Luar kenduri, Masya Allah, bagai nak perang dibuatnya. Ustazah cerita sikit. Kita dah masuk round kedua Ustaz Ya. Dah round kedua. Tapi nampak pengurusi lebih bersemangat daripada panel ni. Kecut dia buatnya ni. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, masih lagi dengan tajuk rewang. Jangan ke mana-mana. Apa yang kita nak bincangkan, soalan yang Ustaz Ridwan tanya ni bagus. Ya, masa kenduri kendara bukan main seronok Ustaz. Berjemaah, lapah lembu berjemaah, isap rokok pun berjemaah. Masa itulah bersatu padu Ustaz. Hak tu jangan cerita banyak-banyak. Orang Felda ni ada juga yang rokok, mengisap rokok ni. Ustazah bagi ubat, macam mana nak tinggalkan isap lagi? Tinggalkan ubat Ustaz. Doalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuan-tuan yang mulia, sambung balik kisah ni, kan marah pula orang kat kita Ustaz, kan? Sebab apa kalau rewang tak dapat tuala dekat leher, tak dapat rokok berjemaah, nanti dia tak nak datang Ustaz. Jadi kenalah adakan benda-benda yang macam tu. Jadi yang sebenarnya ibu-ibu yang mulia dikasihi Allah, diadakan rewang ini supaya kita bersatu hati, supaya silaturahmi ini terjalin antara satu sama lain. Sebab Ustaz, kalau tak ada rewang, manusia tak boleh bersatu. Jadi mudah-mudahan bila berkumpulnya manusia-manusia ni, lama tak jumpa. Mana kau tak pergi sembahyang jemaah, lama tak nampak. Aku gaot.
Gaul Ustaz, makin lama makin tua. Makin tua makin degil Ustaz. Orang kata jangan makan daging, makan juga daging. Jadi di sini tuan-tuan yang mulia dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nampak, nak satu hati kan ni bukan senang Ustaz. Semuanya bermula pada setiap individu yang letaknya di hati. Kata Imam Al-Qurtubi bagi tahu, iaitu ada 4 perkara sebenarnya yang nak cerita pasal hayatus sa'adah, hayatun thayyibah, iaitu hidup yang baik, hidup yang bahagia ni apa dia? Iaitu yang pertama, di antaranya adalah rasa sa'adah. Sa'adah ni gapo dia? Ustaz Kelantan Ustaz kan? Sa'adah ni apa dia? Sa'adah ini adalah satu rasa yang mana dia bila dia boleh memerlukan keperluan orang lain, boleh memenuhkan keperluan orang lain, dia rasa bahagia. Ini Imam Qurtubi bagi tahu, barang siapa yang ada rasa kalau dia tolong orang, dapat sempurnakan majlis orang, dapat bahagiakan orang lain, itulah erti kebahagiaan. Itulah erti hidup yang bahagia. Artinya di sini tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ajar kita supaya kita tak pentingkan diri sendiri. Kalau Nabi SAW pentingkan diri sendiri, Nabi doa duduk rumah aja Ustaz. Nak apa? Nak bintang, nak bulan, semua Allah boleh bagi. Tetapi Nabi SAW bergotong royong bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bertungkus lumus untuk sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tak bergotong royong bersama para sahabat, Masya Allah, mana mungkin agama tersebar ke seluruh pelosok dunia dengan hebatnya tuan-tuan yang mulia. Jadi di antara tujuan disebarkan kalimah ini, disebarkan agama Allah, supaya manusia ini dapat satu hati yang sangat baik, iaitu hati yang bukan sahaja pentingkan diri sendiri, tetapi satu hati yang dapat fikir macam Nabi SAW, dapat fikir macam mana nak bagi orang lain bahagia. Nabi fikir macam mana nak bagi umat Muhammad ni agar mati dalam kalimah la ilaha illallah. Itu fikir Nabi SAW. Jadi sebab itulah disebarkan agama agar manusia tak pentingkan diri sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kita datang rewang sama-sama, gotong royong, tak dapat balasan, bukannya bisnes tapi daripada hati. Mudah-mudahan di sini kita boleh bentuk hati Ustaz, agar datang gotong royong boleh sama-sama. Di luar rewang pun kita dapat satu hati, tak kutuk mengutuk, tak keji mengeji. Jadi mudah-mudahan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, satukan hati kita semua Ustaz. Saya nak beralih pada Ustaz Mokhtar. Ustaz, kita tengok kita ni ada satu sistem yang cukup baik Ustaz. Saya jarang jumpa dalam masyarakat lain ini. Kita disusun dengan kerjasama yang begitu baik, rewang, gotong royong dan sebagainya, sampai orang rasa kagum. Itu dari segi teorinya Ustaz. Tapi dari segi praktiknya, saya berulang kali sebut ini, payah sangat kita tengok dalam konteks yang lebih jauh lagi Ustaz. Kalau boleh Ustaz, kenapa dia jadi cakap tak serupa bikin Ustaz? Sebelum itu Ustaz jawab lagi, boleh ke kita merewang merokok-rokok ni? Ke Ustaz merokok juga? Okay, sila Ustaz, sila. Baik, terima kasih fungsi panel, sahabat ahli panel, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat orang tua kita dulu, masakan benda yang kecil, kerusi, meja, hatta rumah dia orang boleh usung. Kenapa terjadi demikian? Sedangkan bila usung rumah, siapa yang bagi duit? Sedangkan tuan rumah itu sendiri pun orang bagi duit. Tetapi oleh kerana dia berada dalam landasan yang betul, wa amilus solihat, dia melakukan amal mengikut sistematik. Allah Ta'ala kata, bila kamu nak buat sesuatu, pertama sekali betulkan niat. Kalau kamu nak rewang, rewang dengan lillahi ta'ala. Jangan rewang kerana. Bila kamu rewang kerana t-shirt, kamu rewang kerana topi, kamu rewang kerana RM, benda itu bila tak ada topi, bila tak ada t-shirt, seperti yang Pungsi kata, maka rewang akan hancur. Tetapi orang tua tak ada topi pun, tak ada t-shirt pun, kain pelekat, kilah ke tepi je. Tapi Alhamdulillah, jamuannya sekadar bubur saja. Lebih-lebih lagi campur TO. Mula-mula penokor masuk Felda, rewangnya boleh kata 200%. Banner surau dalam blok. Sedangkan Felda belum lagi banner masjid.
Siapa yang tebang pokok dalam hutan? Peneroka Felda. Siapa yang belah kayu, pikul kayu, sama-sama rewang dirikan surau dalam blok setiap yang ada 317 rancangan Felda? Siapa? Alhamdulillah, kita bina sama-sama, kita hidupkan. Artinya, ikhwanal muslimin, kenapakah kita hari ini menjadikan keadaan demikian, cakap tak serupa bikin? Kerana niat kita tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perbetulkan niat, mungkin kita boleh berada dalam situasi yang kita sebutkan sebelum pada ini. Zaman orang tua kita dulu, zaman dulu dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu bercakap tapi kamu tak buat. Datanglah gotong royong, umum gotong royong, orang lain datang, yang tukang umum tak datang. Bila ditanya kenapa tak datang, saya banyak kerja, saya banyak hal, cucu saya sakit, anak saya sakit. Lima taquluna ma la taf'alun. Dalam masa yang sama kita kata bagus rewang, dalam masa yang sama kita kata rewang dapat pahala, tapi dalam masa yang sama sekali tak datang, tak apa. Kalau dah dua, kalau setiap kali rewang kita ada hal semua, maka sudah tentulah orang akan mengatakan sesuatu kepada kita. Ikhwanal muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang apa yang nyatakan oleh pengerusi panel tadi, memang kita banyak budaya, kita banyak cara kita banyak kaedah kita. Tetapi bila kita berada dalam Felda, maka dia menjadikan satu, iaitu budaya Felda. Ada orang Kelantan datang dalam Felda, ada orang Kedah datang dalam Felda, bawa ragam masing-masing. Orang Kelantan dia baca Quran pengusi alif ba ta sa jing ha ha, dia kata dia lah paling hebat sekali. Orang Pahang pula dia baca cara dia. Datang Jawa saya tak tahu nak sebut, datang orang Melaka sebut alif bata, datang orang Terengganu dia kata alif cacang saja-saja, aba menetang satu tanda, atam menetang dua tanda, jim mengandung satu tanda, ha mengandung saja-saja. Dia kata yang dia betul. Tetapi Felda dapat menyatukan walaupun dengan sebutan yang lain. Al-Quranun Arabiyyah, Quran itu dalam bahasa Arab dan perlu disebut dengan bahasa Arab. Akhir sekali seluruh kita menyebut dalam kalimah yang satu dan telo yang satu, lajah yang satu, kerana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga kita dengan rewang. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cakap tidak seruka bikin akan tidak lahir dan tidak wujud dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Oh, terima kasih Ustaz. Sikit lagi Ustaz. Ustaz 3 tahun di Felda Purun ni Ustaz. Ya. Lepas itu pergi ke Felda Gua Musa. Baik, Ustaz tengok di mana kekuatan rewang Felda Purun ni Ustaz. Puji sikit orang Felda ni, seronok. Di mana kekuatan Ustaz? Bagi tahu. Kalau Felda di Kelantan, majoritinya adalah orang Kelantan. Dengan budaya dan cara yang memang Kelantan lah. Di Purun? Tapi bila di Purun, seluruh Malaysia ada. Daripada Pahang, memanglah Pahang, daripada Terengganu, daripada Johor, yang ada Banjar lah, Jawa lah, hatta Cina pun ada di Purun. Begitu juga India pun ada di Purun. Ustaz tak panggil dia datang tengok forum perdana ni. Tak apa. Terima kasih Ustaz. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana terus setia bersama Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Padang Awam Felda Purun Bera Pahang Darul Makmur. Forum yang dianjurkan oleh Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri, Pusat Hikmat Parlimen Bera dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita sedang membicarakan tajuk rewang. Baik, kita dah cakap banyak tadi. Sekarang ni pula kita nak bagi peluang kepada penonton yang ada di Padang Awam ini. Sebelum itu, penonton di rumah yang baru mengikuti siaran ini, teruskan setia bersama kami. Panggillah seramai-ramainya menonton Forum Perdana Ehwal Islam kerana banyak manfaatnya kepada kita. Baik, saya tengok penonton di bawah tu sudah bersedia. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa bin Ismail. Ya, dari Cik Felda Mustafa. Purun. Daripada Felda Purun. Felda Purun. Purun ya? Ya. Berapa lama dah di sini? 26 tahun. Masya Allah, lamanya. Berapa banyak perubahan yang telah berlaku kat sini? Dah banyak lah. Tak banyak? Banyak. Oh, okey. Kalau duduk kampung dulu ada basikal sebiji. Sekarang ni dah ada kereta lah. Okey. Orang rumah? Satu je. Baik. Baiklah. Sila. Sila. Terima kasih pengurusi. Saya ada satu persoalan lah. Nak tanya pandangan daripada ahli panel. Kalau di peringkat rancangan Felda, terutama Felda Purun, rewang di kalangan peneroka saya rasa sangat baik. Tapi walau macam mana pun, di peringkat generasi kedua ni agak lemah. Saya bimbang situasi ini, budaya ini akan berlarutan. Jadi rewang akan hilang. Satu budaya Melayu yang cantik hilang. Jadi apa pandangan Ustaz untuk kita memperbaiki keadaan ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oh, itu satu soalan yang cukup baik itu. Saya nak bagi siapa ni nak jawab ni? Kalau ikut orang pengalaman Felda Purun ni, Ustaz Mokhtar, Ustaz nak jawab ke Ustaz? Bagi Ustaz dululah. Walaupun Ustaz Asni mengangguk, tapi saya nak tengok jawapan Ustaz Felda dulu. Ustaz jawab dulu, Ustaz. Ikhwanal muslimin dan muslimat sedang pendengar mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sana, apa dia kata? Dia kata anak-anak ini bila dia kecil bagaimana? Bila dia remaja macam mana? Bila dia sebaya dengan kita macam mana? Di antara apa yang dikatakan itu, ujung sekali dia kata jadikan kawan. Cuba kita imbas kembali. Kita tidak menjiwai remaja-remaja, anak-anak muda yang ada dalam kampung halaman kita, kerana kita tidak boleh nak perturunkan umur kita. Akhir sekali ada gap. Kita merasakan dia adalah anak-anak remaja yang tidak memberi manfaat kepada kita, dan kita merasa kita orang tua adalah orang yang makan garam dulu. Bila dia nak join aja dengan kita, apa kita kata? Budak-budak main jauh-jauh, kita kata. Jangan buat penyibuk kat orang tua, kita kata. Satu, bila kita panggil nak rewang, sebelum rewang mesti mesyuarat. Bincang-bincang dulu. Kalau dalam Felda, dalam blok. Kalau di masjid, jawatan kuasa masjid. Kalau dalam kampung, kita panggil jawatan kuasa kampung. Ada remaja-remaja wakilnya datang. Tak ada yang mesyuaratnya, semua yang expired semuanya. Dalam masa yang sama, kita nak suruh orang muda buat kerja. Masya Allah. Orang muda tak tahu objektif kita. Lepas itu kita bagi kerja tempat dia tu pula yang tak glamour. Orang muda nak glamour. Yang glamour kita orang tua yang ambilnya. Akhir sekali mestilah merasa suatu gap antara satu sama lain. Bagaimana kalau sekarang ini kita tukar? Yang glamour itu kita bagi orang-orang muda. Ustaz, contoh jawatan glamour tu apa? Jawatan glamour ni macam, kalaulah kita kata yang tukang lapah, lazimnya hak tua-tua, mata tak berapa nampak dah lapah. Itu yang bulu-bulu melekat tu. Itu yang bulu melekat. Bagaimana kalau kita kata 10 orang ini? Sebab itu Soekarno kata, bagikan kepadaku 10 orang remaja, 10 anak remaja kepadaku, nescaya aku goncang dunia ini. Remaja yang ada di Purun bukan 10, goncang juga, tapi goncang cara lain. Begitu juga di negara-negara kita ini, bukan sedikit remaja, tetapi goncang juga. Seperti yang Soekarno kata, goncangnya Allahu Akbar. Jadi sebab itulah, bukan suatu perkara yang senang kita nak menjiwai jiwa remaja supaya dia boleh terima kita dan kita boleh terima dia. Bila sama-sama boleh terima, jadikan kawan dalam konteks yang positif, insya-Allah maka dia akan menghormati kita. Bila orang muda menghormati orang tua, wujudlah apa yang saudara tanyakan tadi. Bila orang tua menghormati orang muda, orang muda akan menghormati orang tua.
insya-Allah Allah Taala bagi sesuatu yang baik pada kita. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Mokhtar. Tadi saya tengok majlis ni pun dimulakan oleh orang muda, yang mengacara pun muda, yang baca doa pun orang muda. Ini jawatan yang Ustaz masukkan glamour tu. Tepat Ustaz, memang tepat. Bayangkan pengacaranya bagi orang yang dah suara pun terketar-ketar. Contoh je lah, Ustaz guna istilah apa, expired. Sampai hati Ustaz ni sebut expired dia. Luput, tarikh luput rupanya. Ini Ustaz Felda yang bagi Ustaz. Saya ikut aja Ustaz. Semalam ni baru saya belajar. Rupanya merujuk pada warga usia emas ni expired dia Ustaz. Baik. Apa pun yang pentingnya masyarakat kita faham Ustaz ya. Itu yang penting, bukan nak menggurus hati ke tak ada. Matlamat kita semuanya baik belaka pada kali ini. Baik. Saya lihat ada lagi seorang lagi yang nak menyampaikan pandangan dan bertanya soalan. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pada Waalaikumsalam. Mana dia? Ya Allah. Okey. Tak nampak dia buatnya laju sungguh. Lain tak? Okey. Saya nak tanya, saya ada masalah. Nama Noria. Oh, Kak Noria. Duduk kat mana? Purun juga. Kat Purun juga? Berapa lama dah? Lama dah. Anak berapa? Anak 3. Wah, boy, jawab selamba aja. Tanya je lah. Saya tanya, saya ada masalah tentang sahabat baik lah. Seorang nama A, seorang nama B. Sebab nama betul kan marah pula orang tak? Kemudian saya ada buat rewang lah kat rumah. Dia tak tahu pula dua tu bergaduh. Bergaduh. Saya panggil dua-dua datang ke rumah. Lepas tu eloklah A tu datang ke rumah. Yang B nampak berjauh, nampak A tak nak datang dah. Macam mana masalah tu? Oh gitu. Ya Allah, laser sungguh cara tanyanya. Apa tu? Tak apalah, kita bagi ustazah yang tidak kurang lasernya menjawab. Nak bagi yang laser Okey. Okey Ustaz, saya jawab dulu, bagi pantun sikit lah Ustaz ya. Anak Cina memasang luka. Tak ada anak orang lain ke? Saya pun tak tahulah, asal pasang luka je anak Cina. Nak tukar lain tak sedap lah Ustaz. Dia sedap anak Cina juga Ustaz. Eloklah, betul lah. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di apa Ustaz? Tanjung Jati Tak tahu saya. Datang rewang satukan ummah. Mudah-mudahan Allah satukan hati. Jadi tuan-tuan yang mulia dikasihi Allah, soalan Kak Noria, Kak Noria ni sangat bagus. Ini memang berlaku, terutama di masyarakat Felda ni memang banyak lah Ustaz Kadang-kadang bila buat kenduri, nak ajak orang ni, dengar orang tu dah 40 tahun tak bertegur. Ajaklah orang ni, dengar orang tu dah lama dah tak bertegur. Kita jadi serba salah. Jadi tuan-tuan yang mulia, di sinilah letaknya masyarakat Felda kena satukan hati, kena selalu pergi dengar kuliah-kuliah agama. Masya Allah, daripada dulu sampai sekarang, mudah-mudahan orang Felda ni bukan saja ada perubahan kemajuan, tapi kena ada perubahan ilmu, perubahan hati, akhlak dan sebagainya Ustaz. Yalah, daripada dulu sampai sekarang rambut hitam dah sampai gugur, dah rambut gigi pun dah habis bertabur, tapi tak berubah-ubah juga ya. Jadi tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita harapkan dengan majlis yang kita buat ni, mudah-mudahan akan satu hatikan umat. Kalau boleh tuan-tuan yang mulia, bila buat majlis kenduri kendara, kalau selalu tu kita jemputlah orang menyanyi ke apa Ustaz, cuba tukar. Jemput Ustaz Ridwanti untuk bagi ceramah. Bagi pantun dulu, anak Cina memasang luka. InsyaAllah. Artinya kalau sebelum ni ada nyanyi-nyanyi ke, ada joget-joget ke apa-apa Ustaz, itu dulu Ustaz Mudah-mudahan kita tukar sekarang. Buat majlis ilmu, majlis kenduri, ada pula majlis ilmu dalam kenduri kita tu. Cerita pasal silaturahim. Artinya dalam kita rewang, bukan saja dapat eratkan silaturahim, tapi dapat ilmu juga. Tuan-tuan perempuan yang mulia, sesungguhnya bumi Felda adalah bumi yang sangat bertuah. Saya pendek ceritakan. F itu artinya feel good, rasa yang penuh keindahan, rasa seronok. E itu ekonomi. Alhamdulillah ekonomi kita sudah dibantu. Sawit ke getah tuan-tuan? Dah berapa kali tanam sawit? Sekali baru. Tak tebang-tebang lagi.
Dah tebang dah, Masya Allah, dah tukar pokok baru. Hati pun kena baru. L itu life, memberi kita kehidupan. Kalau tak ada tanah macam mana? Kalau kita tak ada bagi tanah, agaknya dapat ke 8 ekar pergi beli ibu-ibu yang mulia? Tak tentu lagi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya D itu doa. Orang Felda kena banyak doa. Ya Allah, satu hatikan kami, ya Allah. Ya Allah, satu hatikan kami, ya Allah. Sebab masa susah, masyarakat boleh satu hati. Masa naik basikal pergi kebun dulu, bila atuk jatuh, nenek menangis. Jatuh bang. Sekarang ni bila atuk dah pandai naik motor, dah ada kereta, tinggal nenek belakang ustaz. Kesian kat nenek. Pergi minum kopi pun tinggal nenek seorang-seorang kat rumah. Tuan-tuan yang mulia, dulu-dulu naik basikal nak panjat bukit, atuk kayu. Lupa nenek cicir belakang tak tahu. Tak tahu basikal dah ringan je. Itu zaman susah. Tetapi bila manusia itu susah, dia mengerti erti kasih dan sayang, mengerti erti satu hati. Tapi bila dah banyak melimpah kesenangan, ini yang Nabi SAW takut. Aku tak takut kalau umatku diuji dengan kesusahan, tetapi aku sangat takut bila umatku diuji dengan kesenangan, kerana manusia mudah lupa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jernihkan hati, dekatlah pada agama Allah, fikirlah yang baik, jangan buruk-buruk sangka pada sahabat, jangan buruk sangka pada orang lain. Jernihkan hati. Mudah-mudahan bila manusia dah baik sangka, dah satu hati, insya-Allah kita buat kenduri, tukar sikit. Jemputlah ustaz siapa-siapa, buatlah majlis ilmu, cerita pasal agama, cerita pasal hati, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah yang Maha merahmati akan memberi rahmat kepada kita ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustazah Asni. Ni Ustazah Mukhtar, Ustazah Mukhtar pula. Ustaz Mukhtar macam nak tambah ustaz, ada ke? Tak ada, saya nak jawab pantun Ustazah Asni tadi. Oh, dia kata anak Cina pasang luka ya. Saya nak terbalikkan balik. Ini pantun saya. Anak Cina pasang tanglung, anak Jawa pasang luka. Mari kita bergotong royong, moga hidup diberkati Allah. Akan kecantik tu. Baik, kita akan berehat seketika. Saudara jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih kerana terus setia bersama Forum Perdana Ehwal Islam, bicara wara terbaik untuk semua. Kita sedang membincangkan tajuk rewang, forum yang dianjurkan oleh Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri, Pusat Hikmat Parlimen Bera dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita adakan forum ini di Padang Awam Felda Purun Bera Pahang Darul Makmur. Baik, kita sudah sampai kepada pusingan yang seterusnya. Ini maknanya pusingan sudah nak berada di penghujungnya. Ustaz Mukhtar, ya. Saya nak beralih kepada budaya masyarakat kita rewang ini yang sukar untuk kita terjemahkan. Tetapi ada satu lagi institusi yang boleh kita lihat rewang itu boleh berlaku, iaitu masjid. Ustaz, kalau kita tengoklah zaman Nabi pun masjid itu lambang penyatuan, lambang perpaduan dan sebagainya. Wajarkah Ustaz di masjid pun kadang-kadang rewang itu kadang-kala tidak boleh berlaku di situ? Tak, silakan. Terima kasih Fundi Panel, sahabat ahli panel dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Buatlah macam mana sekalipun, carilah cara macam mana sekalipun yang dapat memakmurkan, sama ada nak dirikan solat jamaah, sama ada nak menghidupkan tadarus, sama ada nak jaga kebersihan masjid, sama ada nak rewang di masjid sendiri seperti yang pengurusi nyatakan tadi, mesti berasaskan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Pertama sekali mesti beriman sungguh-sungguh pada Allah SWT, kerana masjid itu adalah merupakan tempat ibadat yang paling suci sekali bagi kita orang yang memikul kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Artinya bila kita melangkah kaki memasuki ruang masjid, maka kalimah Allah akan bersatu dalam satu hati. Andainya rewang juga tidak wujud dalam lingkungan masyarakat yang ada dalam masjid itu, artinya hati-hati kita tidak bersatu dalam satu kalimah. Bila hati tidak bersatu, dia dua sahaja atas dunia ini. Yang pertama, wa imma syakiran au kafura. Sama ada kamu jenis orang yang bersyukur atau kufur. Sama ada kamu ini jenis kufur atau mukmin. Takkan orang kufur, orang kafir ustaz masuk masjid. Allahu Akbar. Yang bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah orang munafik. Sembahyang subuh, bukan satu pagi saja, malah tiap-tiap subuh mencari ruang dan masa untuk membunuh Amirul Mukminin ketika sujud dalam sembahyang subuh. Tak pelik kalaulah di hari ini masjid yang ada ini tidak menjadi satu institusi penyatuan ummah, kerana ummah-ummah yang ada dalam itu tidak sampai ke tahap yang dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wajib kafilillah, orang Kelantan kata. Kalau mung semaya sungguh-sungguh dapat mencegah perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Perkara yang keji iaitu seperti yang Pengerusi katakan tadi, rewang tidak jadi rewang. Ada yang datang, ada yang tidak. Kadang-kadang di bulan Asyura ini, bulan Asyura, bulan Muharram, masjid buat rewang bubur Asyura. Bukan bekas yang dia datangkan daripada rumah, malah bekas masjid dia balik daripada masjid pula balik ke rumah. Rewang apa macam ni? Bukan nak dapatkan pahala, tetapi sebaliknya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Mokhtar. Walaupun pertama kali masuk TV Ustaz ya. Oh hebat Ustaz Felda bekas Felda Purun ni. Ini hebatnya Felda Purun ni. Tuan-tuan bersekalian. Baik. Ustazah Asni, kalaulah begitu keadaannya, di masjid pun kadang-kadang kita ada masalah. Bagaimana kita nak kembalikan balik zaman kegemilangan masjid ini yang telah dijana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjaya menyatukan semua umat Islam ini. Rewang itu berlaku dengan sebenar-benarnya, walaupun berbagai latar belakang, warna kulit dan sebagainya. Ustazah Asni. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tak ada pantun anak Cina lagi Ustaz, jangan risau. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perkara pertama yang Nabi bina apa dia tuan-tuan? Ni ada kuis ni. Nanti Ustaz Ridwan akan bagi hadiah insya-Allah. Ya, apa dia? Masjid. Nabi bina masjid. Sebab apa? Kerana masjid itu adalah tempat bersatunya hati umat-umat yang mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, bergotong royong untuk hidup dan makmurkan masjid setiap kali solat fardu. Mereka akan bersusah payah, yang mana yang buta datang bertongkat, yang tempang datang dipimpin, Masya Allah, semata-mata untuk makmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini sebenarnya Ustaz, bagilah Ustaz, sepatutnya terutamanya kepada orang-orang lelaki, sebenarnya sepatutnya kena hidupkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Setiap dunia ni ada hati. Kalau dunia ni, hati dunia ada dekat mana? Ada di Mekah, itu pusat bumi. Dan hati sebuah kampung ada di mana? Ada di masjid. Maka atas sebab itulah terutamanya tanggungjawab ini terpikul di atas bahu orang lelaki untuk berusaha sungguh-sungguh hidupkan dan makmurkan masjid. Setiap kali solat waktu, bersolat di mana tempat itu diazankan. Di mana tempat azan? Di masjid, dan disitulah manusia akan bergegas untuk tunaikan solat-solat fardu. Dan bagi yang wanita, kena berusaha sungguh-sungguh, ingatkan suami, ingatkan anak lelaki, supaya menjadi orang yang amanah dan bertanggungjawab untuk hidupkan dan suburkan apa yang Nabi SAW buat dan apa yang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in buat. Tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit, Allah akan pandang apabila Masya Allah, bila masjid sudah makmur,
Subhanallah, setiap hari penuh saf-saf masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan makmurlah sesebuah kampung itu. Wallahu a'lam, Ustaz. Terima kasih Ustazah Asni. Saya nak bagi peluang kepada orang Felda. Akhirnya cakap Ustaz Mokhtar ni, pesanan yang terakhir sebelum kita melabuhkan tirai Forum Perdana Ehwal Islam ini, Ustaz. Kalau kita benar-benar dapat merealisasikan rewang ini, apakah hasil yang paling besar yang akan dikecapi oleh umat Islam? Bukan saja di Felda Purun ini, tetapi di Felda yang lain, seluruh masyarakat di negara kita. Ustaz, silakan. Terima kasih pengurusi panel. Ikhwanal muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu, apabila kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang selalu kita doa dan memang dikatakan bahawasanya dia adalah merupakan penghulu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulama mengatakan tak apalah, tak doa yang lain pun, doa-doa yang lain tersimpan, terkumpul di dalam doa itu. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, endingnya terlepas daripada api neraka. Kalau kita nak jadikan rewang ini sebagai realitinya dan mendapat pahala serta suatu kekuatan ummah, maka sebab itu Sayyidina Umar kata, kamu jangan mimpi untuk semua itu. Kalau kamu tidak melalui proses seperti yang saya kata di awal tadi. Saya ulangi lagi. Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak jadikan rewang ini, gotong royong ini, bersatu padu ini, muafakat ini suatu yang menjadi realiti di dunia dan di akhirat, pertama sekali kamu mesti ada kuah, mesti ada kekuatan dalaman dan luaran. Dalaman ialah kamu mesti ada kekuatan iman. Bila kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapat sesuatu yang kamu ingini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Mokhtar kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Walaupun saya yakin Ustaz banyak nak cakap lagi. Terima kasih Ustazah Asni kerana sudi bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, nampaknya itu saja masa yang kita ada untuk membincangkan tajuk rewang. Sebelum kita labuhkan tirai ini, saya nak bagi satu lagi pantun kepada penduduk Felda Purun ini. Tetapi Ustazah Asni tak boleh jawab dah. Ini untuk saya seorang saya, sebab saya nak tutup dah. Felda Purun bukan sebarang. Masyarakatnya erat, hidupnya sepakat. Mari kita amalkan rewang, moga umat menjadi kuat. Nampak tu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin kalau kita boleh amalkan rewang ini dalam konteks kenduri kendara, saya mempunyai keyakinan yang penuh kita boleh buat dalam peringkat yang lebih besar sekiranya niat kita betul, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Felda Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri, Pusat Hikmat Parlimen Bera dan Felda dengan kerjasama JAKIM dan RTM kerana sudi menganjurkan forum yang sebegini baik pada kali ini. Dan kepada semua penonton yang berada di rumah yang setia terus bersama kami, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Bagi pihak penerbit dan seluruh warga kerja Forum Perdana Ehwal Islam, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.